Bukankah yang duk tolong hang selama ni, bukankah orang yang duk bagi hang rezeki jadi kaya raya macam hari ni, bukankah orang yang duk tolong hang ni adalah golongan du'afa, golongan dhaif, golongan lemah? Di dalam sebuah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna aghdatan nasi 'indi mu'minun khafiful hal dhu hazzin min salah ghamidun fil nas la yu'bahu lahu kana rizquhu kafafan wa sabara alayhi wa ajilat maniyatuhu wa qalla turasuhu wa qallat bawakihi atau kama qala. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, inna aghdatan nasi 'indi, sesungguhnya orang yang aku paling iri hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dalam ramai-ramai orang ni, orang yang Nabi paling iri hati ialah mukminun khafiful hal, ialah satu orang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dalam ramai-ramai manusia, orang yang dia paling berasa iri hati ialah satu orang yang mukmin beriman kepada Allah tapi miskin. Zu hazzin min salah, tetapi dia satu orang manusia yang mempunyai bahagian daripada sembahyang, ataupun mudah fahamnya kata, dia satu orang yang gemar sembahyang sunat. Walaupun dia ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala jadi orang miskin, sembahyang fardu dia memang dia jaga elok-elok, sembahyang sunat dia banyak. Ghamidun fin nas la yu'bahu lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku iri hati kepada orang yang tak mendapat tempat pada mata manusia. La yu'bahu, bahkan tak dipedulikan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, manusia yang beriman kepada Allah, miskin tapi sembahyang sunat dia banyak, tapi dia di kalangan orang ramai, di kalangan masyarakat, dia satu manusia yang orang tak pandang dia. Bahkan dia ni satu orang yang tak dipedulikan oleh siapa-siapa. Tak ada dia, orang tak peduli. Ada dia pun tak ada apa-apa. Dalam bahasa Arab dia kata wujuduhu kal adam. Dia ni ada macam tak ada. Maknanya dia bukan VIP, bukan very important person. Dia ada, tak ada apa-apa. Kana rizquhu kafafan. Nabi kata rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia ni kafafan, cukup aja. Nak kata miskin sampai melarat sangat pun tak, nak kata kaya raya pun tak. Dia satu orang yang miskin biasa. Wa sabara alaih. Nabi kata tapi dia sabar dengan apa yang Tuhan bagi ke dia. Tuhan takdirkan dia miskin, Tuhan takdirkan dia jadi manusia yang orang tak pandang, yang orang tak peduli. Tuhan takdirkan dia rezeki cukup-cukup, tidak kaya. Wa sabara alaih. Dia sabar dengan semua itu. Semayang dia tetap dia jaga, semayang sunat dia dilipat gandakan. Nabi kata wa'ajilat maniyatuh, cepat matinya.
Satu orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala miskin, orang tak pandang dia, rezeki dia pun cukup-cukup aja, tapi semayang dia cukup bagus, dia satu orang yang sabar dengan ketentuan Allah kepada dia, ajilat maniyatu, cepat matinya. Tak tua sangat mati dah. Wa qalla turasu, sedikit warisannya. Mati tak tinggal harta banyak mana, anak-anak pun tak boleh nak harap apa sangat daripada dia. Wa qallat bawakihi, sedikit orang yang menangisi dia. Hadis itu riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW cuba menyenaraikan sifat-sifat orang yang bagus. Kerana bagus dia, Nabi iri hati ke dia. Bagus dia apa? Yang pertama, dia satu orang yang beriman kepada Allah. Bagus dia. Yang kedua, bagus dia apa? Dia satu orang yang miskin. Miskin dalam erti kata cukup apa yang Tuhan bagi ke dia. Tidak miskin melarat dan tidak kaya raya. Dia ni sifat dia apa? Satu orang yang sangat menjaga sembahyang sunatnya. Dia ni apa? Tidak popular di mata orang. Dia ni apa? Dia sabar dengan anugerah yang Tuhan bagi dekat dia dengan takdir yang ditentukan kepada dia. Dan dia satu orang manusia yang ajilat maniyatuh, matinya cepat, wa qallatu rasu, warisannya sedikit, wa qallat bawakihi, mati dia tak ramai orang teriak pun, sebab dia orang yang orang tak peduli. Ini manusia sangat diiri hati oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, ra'a Sa'dun radhiyallahu anhu anna lahu fadlan ala man duna. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bid-du'afaikum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu kata dia, Sa'ad radhiyallahu anhu, bapa dia, satu orang yang berasa dia lebih pada orang lain. Mus'ab bin Sa'ad, dia cerita tentang bapa dia Sa'ad ni. Dia kata bapa dia ni satu orang yang dia rasa dia ada fadlan, dia ada kelebihan ala mandunah, banding orang lain. Mungkin dia rasa dia ada harta, orang lain tak macam dia. Mungkin dia rasa dia ada ilmu, orang lain tak macam dia. Mungkin dia berasa dia lawa, orang lain tak macam dia. Mungkin dia rasa dia popular, orang lain tak macam dia. Mungkin dia berasa dia ada lebih pada orang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tegur dia. Nabi kata dekat saat ni, Nabi kata, hal tunsarun wa turzaqun illa biddu'afaikum. Nabi kata, wahai Sa'ad, bukankah kamu ditolong dan bukankah kamu diberi rezeki yang jadi kaya tu melainkan kerana adanya orang-orang yang dhaif di kalangan kamu. Kita tuan-tuan, kita duduk dalam masyarakat ni, kita kena bermasyarakat. Pasal kita tak boleh hidup seorang. Sepinggan nasi kita makan, berapa orang terlibat dalam pinggan tu? Daripada padi, orang yang tanam padi tu, daripada orang yang mengerat kerat padi tu, daripada pengilang yang mesin padi tu, daripada pekedai yang menjual padi tu, daripada bini kita yang duk masak nasi ni, masak beras tu bagi jadi nasi tu, belum kira lauk yang kita makan dengan nasi tu. Kalau kita makan ayam, dia start daripada dedak ayam tu siapa buat, dia start daripada farm yang belah ayam tu, dia start daripada slaughtering house, tempat yang sembelih ayam tu,
Dia membawa kepada orang yang bawa transport ni, bawa ayam mai ke tempat sembelih, semua tu ada contribute di dalam sepinggan nasi kita makan. Itu logik yang nak kata kenapa kita perlu bermasyarakat, kerana kita tak boleh hidup seorang. Dan berapa ramai yang ada dalam masyarakat pada hari ini jadi kaya. Dia jadi kaya ni pasal apa? Pasal adanya golongan du'afa, pasal ada golongan yang da'if, pasal ada golongan yang lemah yang tolong buat kerja bagi dia kaya. Dia ada supermarket 5 biji, ada orang yang gaji 500 duk kerja dalam supermarket dia. Depa tu du'afa, depa tu membantu kaya dia. Kalau tak ada manpower, kalau tak ada orang kerja dengan dia, supermarket 10 biji pun tutup. Maka Islam dia buka minda kita ni, dia suruh kita tengok sampai ke tahap tu. Maka Nabi SAW apabila Sa'ad bapa kepada Mus'ab ini, dia berasa macam dia lebih pada orang lain. Nabi remind dia, Nabi peringat dia. Nabi kata, Sa'ad, nanti sat dulu, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah yang duk tolong hang selama ni, bukankah orang yang duk bagi hang rezeki jadi kaya raya macam hari ni, bukankah orang yang duk tolong hang ni adalah golongan du'afa, golongan da'if, golongan lemah? Jangan kita berasa kata kita lebih sangat. Pasal apa? Kita tak duduk pada kedudukan kita hari ni kalau tidak ada orang yang da'if ini. Berapa banyak orang jadi milioner dalam dunia ni dengan kerja kutip sampah. Syarikat kutip sampah tu dia punya, tapi haduk kutip sampah tu du'afa. Hak pagi-pagi duk naik lori berhenti depan rumah, duk buka, duk kutip sampah busuk kita tu, itu golongan du'afa. Depa tu golongan gaji rendah, tapi depa yang menyumbang kepada tokeh pakai BMW. Maka Nabi SAW peringat benda ni. Nabi kata, nanti saat jangan duk perasaan sangat, ingat balik, hang ni yang pergi jadi macam hang hari ni, siapa tolong hang? Yang tolong hang ialah golongan du'afa. Jangan pejam mata, jangan tak tengok mereka. Ini Islam, tuan-tuan. Ini Islam. Maka kerana tu dia main dengan sistem zakat dia, dengan sistem ekonomi dalam Islam dia ni. Apa dia? Pasal dia nak share apa yang Tuhan bagi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Jubair bin Nufair Al-Hadrami radhiyallahu anhu, kata dia, annahu sami'a Abu Darda yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ubghuni ad-du'afa fa innama turzaqun wa tunsaruna bid-du'afaikum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Jubair bin Nufair Al-Hadrami radhiyallahu anhu, dia kata Abu Darda radhiyallahu anhu ada sebut, kata Nabi SAW bersabda, satu hari Nabi kata, ubghuni du'afa. Nabi kata, tolong pergi cari mai dekat aku orang-orang yang dhaif, lemah, miskin ni. Nabi dikeliling dia, orang miskin ada, orang kaya ada. Kalau kita sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu kaya. Kalau kita sebut Umar Al-Khattab, itu kaya. Kalau kita sebut Osman Ibn Affan, itu sangat kaya. Tapi kalau kita sebut hak lain-lain, ramai yang miskin tu ada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rumah pun tak ada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ni ahlus suffah. Hak kita pergi Masjid Nabawi, berkembang dengan raudah tu makam Nabi. Di belakang makam Nabi dekat rak Quran tu, dia ada satu pangkin, dia raise bagi tinggi sikit tu, yang orang naik duduk atas pangkin duduk baca Quran tu. Itu adalah tempat ahlus suffah, tempat sahabat-sahabat Nabi yang miskin susah. Di antara dia ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, duduk di pangkin tu. Itu satu contoh. Banyak lagi contoh. Ada Abu Dzar Al-Ghifari, mati kain hak dia tinggal, nak buat kapan tak lepas. Abu Dzar Al-Ghifari, kain hak dia tinggal, bila dia mati tu kain hak dia tinggal, orang nak guna buat kapan dia, tutup kepala nampak kaki, tarik tutup kaki nampak kepala.
Nabi dilengkongi, Nabi dikelilingi bukan oleh orang kaya sahaja. Nabi bukan berkawan dengan orang miskin sahaja. Nabi berkawan semua, kaya miskin kawan dia. Tapi hadis ni kata apa? Nabi kata ubghunid du'afa. Nabi kata tolong pergi cari mai dekat aku golongan dhaif ni. Fa innama turzaqun wa tunsaruna bi du'afaikum. Nabi kata pasal apa kita kena ingat dekat depa ni, hak miskin, hak susah ni, pasal apa kita kena ingat? Pasal kita mendapat rezeki, pasal kita hari ni banyak ditolong oleh depa ni. Tuan boleh bayang tak kita duduk kawasan perumahan macam ni tak ada orang kutip sampah. Seminggu sudah depa tak mai kutip sampah. Kacau kita. Telefon tak berhenti, telefon MPSP tanya ni, lori tak main ni, patut main hari apa? Baru seminggu mereka tak buat kerja. Betapa Islam suruh kita melihat mereka ini. Bahkan Nabi SAW, Nabi suruh pergi cari mereka ni main di depan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, kata dia annaha ja'at النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Asma binti Abi Bakr, adik ipar, kakak ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia annaha ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, satu hari Asma mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipar ni mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Nabi Allah. Tuan-tuan tengok adab Asma ni ipar, dia dengan Aisyah ni dua beradik. Dia panggil ke Nabi SAW, ipar dia ni, dia panggil apa? Ya Nabi Allah. Hormat. Dia boleh panggil ya akhi, saudaraku. Dia boleh panggil adik-beradik dekat. Tapi Asma panggil dekat Nabi ya Nabi Allah. Respect. Laisa li syai'. Dia kata dekat Nabi, Asma kata dekat Nabi, dia kata ya Nabi Allah, ya Rasulullah, saya ni miskin, tak ada apa. Asma anak Sidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata laisa li syai'un, aku ni tak ada apa, illa ma adkhala alayya Zubair, melainkan apa yang suami aku Az-Zubair buat balik mai ke rumah, itu aja yang ada. Tuan pernah dengar tak Aisyah duduk di rumah, satu mak dukung anak kecil mai dari rumah dia minta makan? Aisyah pun serupa juga, macam Asma juga. Dia kata apa? Dia kata ma indi syai', tak ada apa. Teringat ada kurma sebiji, teringat ada kurma 2 biji. Dia ingat kurma tu nak guna buat buka puasa, dia sebiji, Nabi sebiji. Satu perempuan dukung anak kecil mai, habang kata tak makan, Aisyah pergi ambil sebiji bagi. Mak ni koyak, bagi anak satu, dia duk pegang satu. Budak makan-makan habis, teriak nak lagi, mak bagi kat dia dua-dua. Aisyah bila tengok macam ni terharu, masuk pergi ambil sebiji lagi tu. Hak dia nak buka puasa tu, dia ingat sebiji tu dia dengan Nabi share, ambil bagi juga. Nabi SAW balik. Bila Nabi nak buka puasa, Aisyah kata tak ada dah, tadi ada 2 biji kurma, bagi kat mereka ni lah. Nabi kata tak apa, kalau macam tu kita buka puasa dengan ayah. Cerita tu dengar macam cerita dongeng, tapi dia daripada hadis yang sahih. Nak cerita kata betul satu benda yang kita tak boleh pi, makam tu, kedudukan itu kita tak boleh pi. Kita nak lepas RM1 pun fikir 15 kali, nak bagi RM1 15 kali fikir. Nak bagi RM10 tak fikir dah, memang tak bagi. Memang tak fikir. 10 memang tak bagi. RM1 tu 15 kali fikir. Asma binti Abi Bakr, dia cerita, dia pergi jumpa Nabi, dia kata ya Nabi Allah,
Tuhan duk cerita dekat kami tentang fadilat sedekah dan sebagainya. Tapi aku ni, dia kata, laisa li syai'. Aku ni tak ada apa. Aku nak sedekah macam mana? Illa ma adkhala alayya Zubair. Melainkan suami aku Az-Zubair buat balik apa, itulah yang ada di rumah. Tak ada lebih. Fahal alayya junahun an ardakha mimma yudkhilu alayk. Dia kata, ya Rasulullah, berdosa tak saya kalau sekiranya benda hak Zubair bagi untuk buat guna belanja kami makan di rumah ni, aku ambil sikit untuk bagi sedekah? Aku tak ada apa. Hak Zubair buat balik itulah yang ada di rumah aku. Berdosa ke tak aku ni? Fahal alayya junah. Adakah ke atas aku ni menjadi satu junah, menjadi satu dosa kalau sekiranya hak laki aku buat balik itu, hak guna untuk nak makan kami tu, aku ambil sikit untuk bagi ke orang miskin? Berdosa tak aku? Tanya Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irdakhi mastata'ti. Nabi kata, sedekahlah sekadar mampu kamu. Dekat mana boleh? Ada 10 ringgit, nak bagi 5 ringgit banyak sangat. Bagi 5 kupang. Setakat mana mampu, setakat mana boleh, bagi. Nabi kata, wala tu'i fayu'i Allahu alaik. Satu, Nabi kata, aku nak peringat, jangan berkira dalam hal nak buat pahala. Takut Tuhan berkira dengan hal. Nabi bagi satu reminder. Nabi kata, jaga baik-baik dalam hal nak buat kebajikan, dalam hal nak cari pahala ni, jangan berkira, jangan kedekut. Dalam hal nak cari pahala ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wala tu'i, jangan hang duk berkira sangat. Fayu'i Allahu alaik, takut kot saat lagi Tuhan berkira dengan hang susah. Tuhan tak berkira dengan kita lah ni, tuan-tuan. Tuhan tak berkira dengan kita lah ni. Kita tak semayang pun pahala dia, rezeki dia bagi. Tak semayang, terlepas semayang tu, terlepas semayang ni, rezeki Tuhan bagi. Makan minum cukup, makan pakai cukup, semua cukup. Tuhan tak berkira dengan kita. Kalau Tuhan berkira dengan kita, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala pakai sistem demerit dengan kita, kita bangkit pagi, dia bagi berapa poin, berapa kesalahan kita buat, dia minus poin tu. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau sekiranya Allah berkira dengan kita macam tu. Celak mata pagi, dia bagi sekian banyak. Bergantung dekat hang macam mana hang nak spend, macam mana hang nak belanja tu, poin yang dia bagi. Setiap kesalahan dia minus, kesalahan yang berat dia compound. Misalnya Tuhan buat sistem macam tu, jahanam kita. Pasal apa? Pasal Tuhan start nak berkira dengan kita. Maka Nabi SAW kata, wala tu'i fayu'i Allahu alaik. Jangan hang duk berkira dalam nak buat baik ni. Pasal apa? Takut Tuhan berkira dengan hang. Hang tak akan mampu nak menghadapi kalau Allah berkira dengan hang. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah.